Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, InsyaAllah sambung bacaan tafsir kita daripada surah Kahfi. Kita berada pada ayat-ayat terakhir. Moga-moga sempat kita habiskan pada malam ini insyaAllah. Ayat ke-99. Setelah kita baca pada bulan yang lalu ayat-ayat sekitar kisah Dzulqarnain, mana akhirnya dengan segala kelebihan yang Allah beri kepadanya, dapat dia membina satu tembok yang memisahkan antara Ya'juj dan Ma'juj, satu kabilah, satu kaum yang mereka ini seperti manusia tetapi bersifat sangat ganas, dan jumlah mereka sangat banyak, membiak, sehingga apabila muncul di akhir zaman sebagai tanda kiamat, bangkai mereka itu dijumpai di mana sahaja yang ada tanah. Hanya mana ada tanah, tentu ada bila dia mati. Kemudian kata Allah, wa tarakna ba'dahum yawma idzi yamuju fi ba'd, dan kami biarkan sebahagian manusia pada hari berlakunya kiamat, iaitu hari keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, yang merupakan di antara tanda-tanda kiamat besar. Menjadikan manusia bertimpa-timpa atas satu dengan yang lain. Maknanya Ya'juj Ma'juj itu gambaran daripada keluar ni bertimpa-timpa. Manusia hal lain juga begitu keadaannya. Kemudian setelah semua dimatikan, Ya'juj dan Ma'juj dan seluruh manusia yang tinggal ketika itu, yang tidak beriman kepada Allah sahaja, wa nufikha fis sur, dan ditiup pada sangkakala tiupan yang kedua. Fajama'nahum jam'a, lalu kami bangkitkan mereka semula dan himpunkan mereka untuk dihitung amalan dan diberi balasan atas segala perbuatan mereka. Berarti penghujung dunia penuh dengan kekalutan, penuh dengan ketakutan. Bila bumi dihancurkan, gunung ganang berterbangan, langit runtuh, menimpa apa yang ada di bawahnya, daripada tempat yang begitu tinggi yang langit tak boleh dicapai hari ni. Bayangkan kalau jatuh, kan, duit 2 kupang tu kalau tok daripada atas, lepas dia jatuh atas cermin yang tebal, dia boleh memberi kesan, boleh pecah. Kalau rendah mungkin tak jadi apa. Panah apa tu punya jatuh, duk turun, maknanya hempap dunia jadi apa? Ya Rabb, semua akan mati. Yang pernah dihidupkan oleh Allah, sama ada mukallaf
atau tidak mukallaf, mereka itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa 'aradna jahannama yawma idzil lil kafirin 'arda, dan kami perlihatkan kepada orang-orang kafir hari itu akan neraka Jahannam secara jelas. Tak masuk lagi seperti ayat-ayat yang lain yang kita baca dalam surah-surah yang lain. Waktu dibangkitkan tu, neraka ini mendengus, apinya menjulang-julang kelihatan, suara yang begitu menakutkan keluar dari neraka itu. Tujuan dia apa? Supaya sebelum orang-orang yang kufur kepada Allah, orang-orang yang tidak mengikut arahan Allah merasai panasnya bakaran, mereka sudah ketakutan dan tak ada tempat untuk mereka lari. Dia nampak dia nak pergi lagi, dia nak terjun dalam tu. Itu kata Allah, kami tunjuk siap-siap dah kat golongan yang kufur ini akan neraka Jahannam secara jelas. Siapakah orang-orang yang kufur ini? Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dzikri, yaitu orang-orang yang adalah pandangan mereka dahulu diselaputi atau ditutup daripada mengingatiku. Macam mana mata boleh tertutup untuk teringat, maknanya mereka tak kelih kepada perkara-perkara yang benar yang diturunkan oleh Allah. Mereka berpaling, pejamkan mata daripada mendalami tentang Allah, pejamkan mata daripada meyakini akan ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka menyembah selain daripada Allah. Wa kanu, dan adalah mereka itu tidak mampu untuk mendengar akan kebenaran kerana mereka yang enggan dan tidak mahu. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, mereka itu, kata para ulama, benci mendengar Al-Quran dan takut untuk bersemuka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bimbang kalau mereka terubah menjadi orang yang beriman. Sebab tu orang Quraisy bila kabilah yang dari luar kota Mekah mai musim haji terutamanya, mereka akan pesan, kami ni ada seorang ni yang hampa pun kenal dia lah, tapi kami kenal dia lagi rapat. Anak menakan kami lah, dia beradik kami lah, dia ni Muhammad nama dia. Dia ni tukang sihir. Kata-katanya telah menyihir orang ramai, lalu memisahkan antara suami dan isteri, anak dan ayah, anak dan ibu, habis porak-poranda kerana mereka mendengar apa yang dia cakap. Maka jika kamu bersua dengan Muhammad ini, tutuplah telinga kamu, jangan peduli kepada apa yang dia cakap, bimbang kalau kamu disihir juga. Punya takut. Sebab bila dia dengar, tertarik sungguh. Abu Jahal sendiri tertarik dengan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana kisah Islamnya Umar radhiyallahu taala anhu ketika dia keluar dengan pedang yang terhunus untuk mencari Nabi, untuk membunuh Nabi. Bertemu dengan seseorang di jalan, ditanya, "Aina taqsidu ya Umar?" Nak pergi mana? Kata, aku nak bunuh Muhammad. Nak bunuh Muhammad apa? Adik hang dengan adik ipar hang pun masuk Islam dah. Dia kata, sungguh kah? Adik dia Fatimah, ipar dia Zaid. Dia tala pergi rumah mereka, sampai kat pintu rumah, dengar seseorang sedang membaca Al-Quran. Seorang sahabat Nabi nama Khubayb.
Dia baca surah Taha. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Terus dia terdiam, tak jadi nak masuk, marah, mengamuk, bahkan menyakiti atau memaksa mereka keluar Islam. Masuk dia terekam masuk, dia sahabat tadi dengar Umar masuk, dia lari menyusut kat belakang. Dia tanya adik dia, "Hangpa baca apa tadi?" "Kami baca ayat-ayat Allah." "Berikan kepada aku." Dia tertulis di satu lembar. Adik dia kata, "Tidak, engkau seorang yang najis, tidak boleh pegang." Habis macam mana kalau aku nak pegang juga? Dia nak tengok, dia nak baca, kerana Sayyidina Umar di antara orang yang boleh baca. Tak ramai orang Mekah yang boleh baca. Adik dia kata, "Izhab ightasil wa tatahhar." Pergi mandi dan bersuci, kemudian kau peganglah. Dia masuk Islam. Masya Allah. Kerana apa? Dengar. Lepas itu dia takut, tutup telinga. أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ. Apakah orang-orang yang kufur menyangka bahawa mereka boleh menjadikan sebahagian di kalangan hamba-Ku, di kalangan para malaikat, kalangan Nabi seperti Nabi Uzair, kalangan Rasul seperti Isa bin Maryam, juga syaitan dan jin, sebagai Tuhan selain Aku? Buat hampa sangka ikut suka hampa. Aku cipta hampa, lepas tu hampa nak pergi sembah apa? Batu. Kalau seronok sembah kayu. Kalau seronok nak puja jin, syaitan, puja. Rasa seronok nak dakwa dia ni Tuhan, Nabi ni Tuhan, Nabi tu Tuhan. Awak ikut suka hamba. Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Sesungguhnya kami sediakan neraka Jahannam bagi orang-orang yang kufur sebagai tempat tinggal. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, adakah hilang rahmat Allah pada ketika Allah membakar mereka selama-lamanya? Adakah ternafi sifat Ar-Rahman Ar-Rahim Allah bila azab itu sepedih-pedih azab? Tak, Allah. Kerana Allah cipta kita, Allah berhak. Dan apatah lagi, sesuatu yang kita miliki atau yang duduk bawah kita tiba-tiba tak patuh kat kita. Bukan sikit-sikit punya tak patuh. Contohlah, ni pekerja kita, tapi duduk pergi patuh orang lain, tak patuh kat kita sebagai majikan. Apa kita buat? Sayang dekat dia, bagi bonus dah. Nah, bukan sukar untuk faham Allah itu Tuhan. Sekadar tak nampak itu bukan alasan bahawa tak boleh beriman kepada Allah. Kerana banyak benda yang tak dilihat tapi dipercayai wujudnya benda-benda tersebut. Benarnya ia hanya perlu kepada keterangan dan buka hati untuk memahami keterangan tersebut. Tak payah. Semuanya Allah raikan logik akal. Namun bila mereka memilih batu yang lebih tidak logik, kau nak kata Allah apa? Tak nampak Tuhan lagu mana? Oh, ini ketua batu, takkan Tuhan? Cari yang hebat sikit sebagai Tuhan. Takkan ketua batu yang duk keras dari awal cipta jegih sampai habis dah jegih? Tak boleh kejip sekali kah? Tak juga. Ada Tuhan yang reput, dibuat daripada kayu. Yang menyembah syaitan, pernahkah mereka melihat syaitan?
sehingga merasai kuasa syaitan dan jin, tak pernah juga tengok. Maka apa alasan untuk lari daripada mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala? Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala, katakanlah kepada mereka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adakah mahu kami beritahu kamu tentang orang-orang yang paling rugi amalan mereka? Ya Rabb, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, mereka itu ialah orang-orang yang sesat cara hidup mereka ketika di dunia, sedang mereka menyangka bahawa mereka melakukan kebaikan. Yakni pertama kali untuk satu amalan itu diterima mesti kena ada iman. Maka semata-mata amalan baik dilakukan tanpa iman, percaya kepada Allah, dia adalah sia-sia. Itu bukan tak ada orang-orang yang warok dalam agama lain ni, ada. Kita tengok orang agama yang zuhud sungguh, lagi zuhud daripada kita orang Islam kan. Dia baju dia selai kain ni, pusing deraitan sampai bawah. Kita dalam duduk zuhud pun penuh mari jugalah kan? Dalam zuhud pun ada kasut, dia pun tak pakai kasut. Rambut tak ada naik, makan hasil orang bagi je, tu punya. Kelihatan baik, tak kacau orang, tak mohong, tak apa, tapi tak beriman kepada Allah. Adakah dia beruntung dengan tidak berbohong, bercakap benar, tak kacau orang? Mungkin di sana ada orang yang menderma dengan banyak. Kita tengok pemain-pemain bola hak hebat-hebat, besar-besar gaji mereka ni, menyumbang untuk pelarian anak yatim, negara-negara miskin, sedang mereka tak beriman. Maksudnya bukan Allah nak bagi tahu orang kafir saja kita bimbang, kita juga boleh jadi orang yang rugi kalau tak kena gaya. Buat suatu amalan dalam keadaan ria, nak menunjuk-nunjuk, tidak ikhlas, atau tak betul cara melaksanakan solat, tapi cara solat tak betul, bacaan tak perelokkan. Dia lain kalau ialah kita orang Melayu habis usaha mengaji duk telo juga dimaafkan. Tapi kalau tak pernah mengaji, tak pernah berguru, lalu bacaan kita tak betul, ini masalah. Tengok, di antara rukun solat ialah tasyahud akhir, bacaan tasyahud akhir tu dia bukan panjang pun. Yang wajib sampai Allahumma salli ala Muhammad atau tambah Sayyidina Muhammad, sampai tentu ya rukun. Daripada at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Rukun ni tuan-tuan dan puan dirahmati Allah adalah apa yang perlu dilakukan untuk solat kita sah. Maka sesuatu yang solat terikat dengannya harus didatangi dengan betul supaya solat kita sah. Dia tak mata-mata rokok, buat rukun rokok, tapi cara rokok tak betul. I'tidal, Nabi kata hatta ya'uda dhahruka. I'tidal ni kena tumakninah sehingga belakang kita patah balik tempat dia, baru sujud. Jangan sami Allah liman hamidah, Allahu akbar, ada kalut, tulang belakang tak ada betul elok, tak sempat berhenti langsung, terus dia turun.
Dia menyangka dia salat, rupanya tak salat. Nabi sebut wailul lil a'qabi minan nar, celaka bagi tumit-tumit yang dibakar oleh api neraka. Kenapa? Biar semayang tak kena, tang belakang. Hak lain mau basuh elok dah. Mai tang tu dia cincai tang kaki tu. Lepas tu dia solat dengan sangkaan dia ada wuduk yang sempurna. Nah, bila wuduk tak sempurna, solat pun tidak sah. Maka dia menanggung solat. Ya Rabb, hati-hati supaya kita tak termasuk dalam apa yang Allah kata, iaitu orang yang salah cara hidup dia, sedang dia sangka dia melakukan kebaikan. Ulaika alladhina kafaru biayati rabbihim wa liqa'ih. Mereka itu ialah orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan kufur terhadap pertemuan dengan Allah. Tak percaya kepada Allah, tak percaya kepada bertemu dengan Allah. Fahabitat a'maluhum, maka gugurlah segala amalan baik kononnya yang mereka lakukan dahulu. Fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna, dan kami tidak berikan bagi mereka pada hari kiamat sedikit pun nilai kebaikan kepada amalan-amalan yang mereka lakukan. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bukan Islam ni rumit tak, tapi Islam minta kita ni ada disiplin. Jangan kata macam-macam dah kena buat macam-macam, betul hujung dia tak tahu pula sah ke tak sah. Teruk lagu ni, ikhlas ke tak ikhlas, macam-macam nak kena ni. Dah tak macam-macam pun. Dia kerana suatu benda yang kita sentiasa buat, kita akan terbiasa dengan dia. Macam orang kata apa, Allah bisa tegal biasa. Takkan lepas 10 tahun duduk semayang, duduk nak semayang kerana orang lagi ke? Tak lah kot. Takkan dah 20 tahun kita solat masih tak mau nak khusyuk, dah teringat hal lain lagi kot. Tu sebab tu bagi orang yang beriman, dia kena ada disiplin. Hingga akhirnya kalau orang nampak berat nak semayang 5 waktu ni, saat-saat habis semayang, orang yang rutin dia atau dia punya istiqamah dalam solat, dia tak rasa apa dah. Bahkan dia rasa terpanggil. Kadang macam ni musim-musim kenuri, jemputan pergi 12. Nak pergi awal sangat lagi kena time solat, nak pergi lambat lagi kenuri banyak, kira apa nak habis. Kita duk runsing yang tu dengan orang hak jemput sama juga, semua kawan-kawan rapat tu. Yalah, tak payah nak mayang tang mana pun tak apa kan, pilah nak mayang tang mana pun tak apa. Banyak tempat singgah solat, tapi orang yang jaga solat, hak tu dia jadi isu nombor 1 dia. Tak pergi nak mayang tang mana lagi, sampai lah lohok dah lawai lah apa semua, dia duduk ambil kira. Masya Allah, ini halnya orang yang terbiasa dengan perkara yang baik. Macam orang suka sedekah, dapat gaji dia tak lupa habuan dia yang tu untuk sedekah, sedikit daripada gaji dia, apa yang diusahakan dengan cara yang halal. Nah, dzalika jazaohum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Yang demikian itu adalah balasan mereka, iaitu neraka jahannam, disebabkan apa yang telah mereka kufur dan apa yang mereka jadikan daripada ayat-ayatku, yakni ayat-ayat Al-Quran dan rasul-rasul utusanku sebagai barang mainan mereka. Maknanya memperolok-olokkan akan ayat-ayat dan arahanku
dan utusan-utusan yang diutuskan untuk menyelamatkan mereka. Ya, kira-kira contoh kalau orang terjun dia nak lemah, belum belang. Kita tok pelampung ada tepih kan. Baby aku kan dia duk tak kira ada seorang terjun dia tekan kepala orang tu. Siapa salah kalau dia lemah? Dia salah. Tapi orang yang kelemasan lagu tu, dia tahu apa yang main kat dia, itulah penyelamat dia. Kan dalam dia duk kelupuk tu, tata orang main tolong terpegang kepala orang tu, tak kira orang tu pula lemah. Sebab tu ramai orang yang selamat orang, dia mati. Kalau tak kena cara, dia kena main dari belakang, kapok tengkok lagu tu. Main dari depan, kawan tu peluk, selesai. Dua-dua pi atau dia yang mati. Jadi demikian Allah campakkan tali pertolongannya melalui para anbiya, Al-Quran atau kitab-kitab sebelum ini kepada umat-umat tertentu. Namun mereka tolak. Maka jangan mereka berhujah di hadapan Allah bahawa mereka dizalimi, tidak diberi peluang lalu dimasukkan ke dalam neraka. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melaksanakan amal salih, bagi mereka itu syurga Firdaus sebagai tempat tinggal. Syurga Firdaus adalah syurga yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah. Sehingga kata Allah, khalidina fiha, kekal mereka itu hidup di dalamnya, la yabghuna anha hiwala, mereka tidak mahu lagi untuk berpindah tukar keluar daripada syurga tersebut. Ya, sempurna. Bukan sekadar sempurna, lebih daripada kesempurnaan. Kira-kira orang yang terakhir masuk syurga pun dia dapat nikmat 7 kali ganda dunia. Bayangkan 7 kali ganda dunia seisinya. Hebat tak? Hebat. Paling hebat dunia ganda 7. Ni hak last kali masuk syurga Firdaus. Tak ada gambaran untuk kita kemukakan, melainkan kita pakat-pakat kena usaha jadi baik untuk kita merasai nikmat tersebut. Qul, katakanlah wahai Muhammad, law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi, sekiranya lautan yang luas ini merupakan tinta untuk ditulis segala kalimah-kalimahku, yakni segala ilmu Allah dan maklumat tentangnya, lanafidal bahru, pasti akan kering lautan itu sebelum selesai kamu tulis segala-gala tentang aku. Walau ji'na bimithlihi madada, walau lepas kering tu kami bawa mai pula laut yang banyak tu juga ayat dia, hampa tulis lagi pula pun kering. Maksud dia apa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Mungkin kita seri logik kita, apa sangat nak tulis tentang Allah ni? Takkan sampai ayat laut satu dunia boleh kering, mai satu lagi pun boleh kering juga, tak selesai lagi tulis tentang Allah. Ia adalah perumpamaan terhadap pemilikan Allah, maklumat tentang Allah ini tidak ada penghujung, terlalu luas. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan apa yang kamu dapat daripada ilmu itu sikit sangat, kata Allah. Selebihnya keagungan Allah, kehebatan Allah kekal menjadi rahsia Allah. Kita tak disuruh untuk terjun, terkam, cari selok-selok belok yang terlalu mendalam, tidak.
Cukup kalau kita faham satu surah paling pendek dalam Quran, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu surah yang cukup untuk seseorang mengimani Allah Subhanahu wa taala. Qul innama ana basharun mithlukum, katakanlah wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya saja aku ini manusia seperti kamu. Nak habaq bahawa dalam kelebihan yang Nabi miliki, kemuliaan, dekatnya dia kepada Allah, Allah pilih Nabi itu sama macam kita. Itu manusia yang bermula daripada kelahiran macam manusia lain. Mak dia kahwin dengan ayah dia, berlaku mengandung, kemudian melahirkan, kemudian membesar seperti biasa. Dan Nabi itu ada keinginan dia makan, dia minum, dia nak berpakaian. Ketika remaja dia nak berseronok, remaja kemudian datang keinginan berkahwin, kemudian Allah bagi anak, keinginan nak jadi ayah, berniaga dan sebagainya. Ya, hidup bagi manusia biasa. Allah nak buang apa-apa alasan daripada hamba-hamba dia yang lain untuk menolak daripada menyertai Nabi SAW dalam melaksanakan sunnah. Walau kita kata ni sunnah Nabi, tapi bukan dia milik Nabi, dia adalah milik kita. Sunnah tu maknanya apa yang biasa Nabi buat, tetapi dia juga harus menjadi kebiasaan kita. Karena setiap perbuatan dan kata-kata Nabi adalah agama. Jadi tak boleh orang kata tak apa, Nabi boleh tahajud kemas, kita pun boleh. Tak mau kalut dengan hal lain. Banyak urusan lara kita, banyak benda-benda remeh-remeh yang kita besarkan sampai perkara besar jadi kecil pada pandangan kita. Cuma yuha ilai, aku ni diwahyukan kepadaku, yang tu yang kamu tak ada. Ya, hak Allah untuk pilih di kalangan hamba dia yang mana dia nak wahyukan. Apa yang diwahyukan kepadaku ialah annama, hanya saja ilahukum ilahu wahid, Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang mengharap pertemuannya dengan Allah dalam keadaan yang baik, dapat melihat Allah pada zatnya yang asal, mendapat naungan Allah, rahmat dan kasih sayang Allah, siapa yang nak demikian, falyamal amalan salihah, hendaklah dia beramal dengan amalan yang baik, wala yusyrik biibadati rabbih ahada, dan jangan dia kufur, disekutukan dalam menyembah Tuhannya akan sesuatu yang lain. Isyarat kepada kalau seseorang itu sudah beramal saleh, maka janganlah amalan dia dicampuri rasa nak menunjuk kepada manusia. Karena manusia tak boleh bagi apa. Mungkin orang boleh puji kita, pujian itu hanya pada mulut mereka sahaja. Adakah dia menambah apa-apa kepada kita? Tak tambah apa. Dosa pahala kekal milik Allah. Maka jika seseorang melakukan suatu ibadah yang khusus milik Allah, tapi dia nak habuan daripada manusia, orang puji dia, orang sanjung dia, orang angkat kedudukan dia, orang lantik dia dengan jawatan tertentu, maka Allah tak akan bagi kat dia pahala. Dalam sebuah hadis Nabi kata, Allah kata, hari tu mayang untuk siapa? Bimbit. Dalam kitab Penawar Bagi Hati jelas cerita pasal hujub, beriak, ya Rabb. Benda ni datang tuan-tuan. Dia bila kita buat baik lebih sikit pada orang, dia main gangguan tu. Itu biasa. Jangan tinggal buat baik tu, cuma kena tinggal perasaan tu.
Bila kita bersedekah, kita berasa apa benda semua kita rasa. Tapi adakah kita aku tak boleh sedekah apa ni? Sedekah ya kerana riak. Dah istighfar. Jangan dia terus habis macam tu. Istighfar, mohon ampun ya Rabb. Nyatanya aku buat kerana kamu ya Allah. Moga Kau ampunkan kekurangan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Selesai kita membaca surah Al-Kahfi yang di dalamnya terdapat pelbagai kisah-kisah yang menarik. Alhamdulillah. Kita mula pada hujung tahun 2018 bulan 11. Kita habis hujung 2020. Dia lagu tu lah tuan-tuan. Akhir zaman ni kata Nabi yataqarabuz zaman. Masa menjadi singkat. Takunus sanatu kasyahr. Setahun macam sebulan jadi jalan. Wasyahru kal jumu'ah. Sebulan macam seminggu. Wal jumu'atu kal yawm. Seminggu macam sehari. Wal yawmu kas sa'ah. Sehari macam 1 jam je. Was sa'atu kadharmati bin nar. 1 jam tu macam sekali kita nyalakan api, kemudian dia terpadam. Kata Imam Nawawi, itu tanda hilangnya keberkatan pada akhir zaman. Ya Rabb, kita takut 24 jam kita ibadah sejam je, ibadah 2 jam je. Hak lain lena, makan, jalan, menonton tak gitu. Oh ya Rabb. Sedangkan Allah cipta kita untuk beribadah. Maka imbang balik, biarlah masa yang berlalu itu diberkati dengan kita penuhkannya dengan perkara-perkara yang baik, insya-Allah. Wallahu a'lam. Hadis yang ke-29, di antara dosa besar ialah mencaci para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, pertama sekali adab kita dengan manusia yang telah pergi sebelum kita adalah tidak memburuk-burukkan mereka lebih daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita, kalaupun mereka itu orang yang ada perkara buruk, Firaun apa semua. Takat Allah cerita cukup. Adapun hak kita tak tahu, terus ada komplain langsung. Baik, adapun di sana orang-orang yang Allah telah puji mereka, sebut mereka dalam Quran dengan kebaikan, lagilah teruk dan api komplain perburukan mereka. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun. Mereka adalah umat-umat yang telah pergi berlalu. Baginya apa yang dia buat, bagi kamu apa yang kamu buat. Masing-masing tanggung sendiri. Dan kamu tak akan ditanya pun terhadap apa yang mereka buat. Ni depa dulu ni. Kalau depa tak mula buat, tak jadilah ni. Tak, hang boleh ubah. Mai zaman hang ubah. Kira rasuah contohnya. Terus dia kata ni hal lepas ni depa mula. Ya betul, depa ada saham bila tolong mula buat. Tapi adakah hari ni nak kena buat alasan tu? Tak. Cukup. Depa dah pi dah. Ni zaman kamu, apa kamu kena buat? Cipta satu zaman yang baru. Jangan menjadi penerus kepada benda-benda tak elok. Baik. Para sahabat Nabi SAW telah disepakati oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka adalah manusia paling baik selepas para anbiya. Apa yang berlaku sepanjang hidup mereka bersama Nabi SAW adalah ujian yang cukup berat ke atas mereka, kerana mereka adalah orang-orang yang digunakan untuk diturunkan syariah, diturunkan hukum. Kerana hukum dalam Islam dia tak turun sekadar bacaan
atau pemberitahuan, tapi dia turun dengan peristiwa dan perbuatan. Seorang sahabat dia zihar isteri dia. Dia kata, anti alayya ka zahri ummi, hang macam mak aku tak boleh dekat dengan hang lah. Dia marah kat bini dia. Itu cara jahiliah dulu. Marah kat bini dia tak talak, tapi dia sumpah tak mau dekati bini dia. Dia pergi jadi apa, mampu pergi ke hang tu. Mainlah mengadu si isteri kepada Nabi. Turun surah Al-Mujadilah. Laqad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakum. Turun ayat cerita seorang wanita main bincang dengan Nabi. Macam mana wahai Rasulullah ni, suami aku dia kata aku, status aku macam mak dia, maknanya mahram, tak boleh digauli. Dia tak cerai aku dan dia tak akan tanggungjawab dengan aku. Apa jadi? Allah turun hukum. Apa orang yang buat macam ni kena buat. Adakah kita kata apa sahabat ni teruk pi zihar bini dia? Tak. Supaya jadi hukum, dan dia bertaubat selepas itu. Dan seorang sahabat mengadukan Nabi, ya Rasulullah, aku telah bersama isteriku di siang Ramadan, jima' isteri dia di siang Ramadan. Apa aku kena buat? Nabi kata, merdekakan hamba untuk tebus balik. Dia kata, aku tak ada hamba. Baik, kena puasa 2 bulan berturut-turut. Aku tak larat. Puasa ni pun lain lah. Baik, kalau macam tu kena sedekah, bagi makan pada 60 fakir miskin. Dia kata, demi Allah, tidak ada orang paling miskin dalam Madinah lebih daripada aku. Lah tiba-tiba ada sejumlah tamar datang kepada Nabi SAW. Orang bawa makan Nabi. Nabi pun kata, nah, ambil tamar ini, pergi cari orang hak miskin, bagi kat dia. Dia kata, wahai Rasulullah, seperti aku kata tadi, tak ada siapa lagi miskin pada aku di Madinah ni. Nabi kata, ambilkan. Tu khusus kat dia lah. Hak mai lepas tu tak boleh dah. Sebab itu Nabi ada waktu tu. Boleh kata apa sahabat pun tak kuat iman ke? Boleh juga terlajak dengan bini di siang hari Ramadan. Hukum dia dosa cukup besar, kafarah dia cukup besar. Dia sebagai pensyariatan. Bagaimana bila berlaku perkara tu, kita ada contoh. Tengok, boleh turun daripada satu ke satu dengan sebab yang kuat. Dan banyak lagi contoh-contoh yang kita boleh dapati daripada hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Quran. Kata Nabi SAW, la tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Janganlah kamu mencaci sahabat-sahabatku. Jikalau seseorang kamu menginfakkan emas sebanyak bukit Uhud sekalipun, tidak akan sama dengan sedekah mereka sebanyak secupak atau separuh darinya. Tengok tu, sahabat dulu sedekah satu genggam gandum atau tamar. Kita hari ni sedekah mah sebukit Uhud. Apa mana pergi Madinah tahu Uhud besar mana, tak sama nilai dengan segenggam gandum mereka. Kenapa? Dalam kepayahan tu dia bagi. Hingga ada sahabat pergi perang bawa sebiji tamar. Sayyidina Abdullah bin Jahash, dia ada sebiji tamar untuk pergi perang berhari-hari. Apa dia buat? Sampai satu tempat dia berehat, dia keluar tamar dia, dia isap, dia simpan dalam paket, dia minum air, bagi rasa manis-manis sikit tamar. Jalan pula berehat,
kulum pula, simpan dalam poket, minum pula air. Bila perang menang tuan, kita hidang dengan apa? Chicken chop, lamb chop, lepas tu tersungkuk masjid terlebih. Yang kata perang. Betul. Betul. Kadang-kadang tuan rumah kenduri mayang lohong dekat-dekat asap. Kalau sangat ke tak boleh bagi ke 10 minit saat tinggal tak orang pun faham lah. Tapi ya kalut lah kami. Alasan banyak kita boleh bagi. Ya waktu ada, tapi jangan terlalu meremeh-remehkan. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat adalah sebaik-baik zaman, dan para sahabat adalah golongan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala kerana pengorbanan dan kesabaran mereka dalam mengembangkan agama Islam dan mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam memuji mereka, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'azim. Dan orang-orang yang terdahulu yang mula-mula berhijrah dan memberi bantuan dari orang-orang muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang menurut jejak langkah mereka dengan kebaikan iman dan ketaatan, Allah redha akan mereka. Ni nak dapat persaksian tu, pengiktirafan Allah redha akan mereka dan mereka pula redha akan Allah, serta Dia, yakni Allah, menyediakan untuk mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Mereka adalah hasil didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Kehidupan Nabi adalah kehidupan mereka. Susah senang baginda adalah susah senang mereka. Golongan awal yang menempuh saat dan detik paling sukar dalam sejarah penyebaran Islam. Siapalah kita yang celik sahaja di dunia ini sudah mengenali Islam dengan mudah tanpa halangan. Tiada sumbangan besar untuk agama, lantas ingin menyalahkan para sahabat. Tidak pernah merasai keperitan berdakwah, lantas menghina bahkan mengkafirkan sebahagian di kalangan mereka. Sesungguhnya para sahabat Nabi adalah contoh untuk generasi yang datang selepas mereka, contoh terbaik untuk setiap sudut kehidupan, bukan untuk dibongkar sejarah mereka, hanya untuk mencari kesalahan. Allahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.